الحمد لله الذي جعل للمسلمين إسلاما دينا قيما لا عوج له، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لهذه الأمة بالغا الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaqun ya ulil albab. Hadirin sidang jemaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita tambah iman Islam kita supaya lebih meningkat ke arah kemajuan yang kita kehendaki di dunia ini. Dan marilah kita berharap serta berdoa semoga Allah Ta'ala membalas ganjaran baik dan kita sebagai sebaik-baik balasan di akhirat kelak, iaitu seseorang yang akan boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat dan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan sidang hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, biasanya kita melihat dalam Quran adanya perintah dan adanya larangan. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala walidnya menjadi perintah yang suruh supaya semua hamba-Nya mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala larangan ataupun kejahatan. Begitulah juga bila kita melihat kebanyakan suruh itu adalah merupakan dalam sirah jamak ataupun dalam bentuk suruh orang ramai supaya mengerjakan kebaikan dan menjauhi larangan. Jarang sangat yang Allah Ta'ala wayak kepada peribadi masing-masing ataupun cok-cok hukum yang Allah wayak, kecuali wayak kepada Nabi. Itu pun adalah perintah, bukan suruh supaya Nabi seorang buat, tetapi suruh Nabi itu sebagai contoh teladan dan umatnya boleh ambil contoh buat selama-lamanya. Ikhwah yang dikasihi sekalian, bila kita perhati di dalam Quran sebagai misal, Allah Ta'ala wayaknya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jangan kamu bersyirik, bersekutu dengan Allah dengan sesuatu. Allah Ta'ala wayak di dalam Quran beratur ayat berhubungi dengan suruh, dan wayak juga beratur ayat hubungi dengan larangan. Tujuan dia iaitunya dia nak beri kita hidup atas dunia ni hidup baik, jadi hamba yang soleh, jadi orang yang jujur, faham cara hidup dan faham matlamat tujuan hidup di atas muka dunia yang sebenar. Jadi orang yang diberi taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, memang orang itu dia faham hakikat yang sebenar hidup di atas muka dunia adalah sebagai lalu jalan untuk nak jemera lagi, iaitunya ke kubur kita dan akhirat kita. Setelah kita datang daripada perut ibu, dan sebelum daripada itu kita sudah pun melalui jalan, sudah pun hidup di satu alam itu yang dikatakan alam ruh. Maka dunia ni adalah tempat tinggal buat sementara yang Allah Ta'ala sengaja wilayah manusia satu generasi ke satu generasi.
Orang zaman dulu sudah pun pergi. Kita pada satu hari nanti kita pun akan pergi juga. Orang yang akan menduduki tempat kita, iaitunya anak cucu kita dan seterusnya sampai ke hari kiamat. Saudara yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala buat banyak perbandingan di dalam Quran, iaitunya masalul ladzina, bandingnya orang-orang yang jauh, yang baik ada, yang tak baik ada. Allah Ta'ala buat juga bandingnya, iaitunya buat banding dunia ni adalah sebagai tempat untuk bercocok tanam apabila orang yang menjadi peladang, orang yang menjadi kesehatan, apabila dia cocok tanam pohon-pohon yang dia tanam, apabila dia tengok hijau, dia rasa suka hati. Tetapi pada satu hari nanti, selepas daripada pokok yang dia tanam hijau saat ini akan layunya dan akan menjadi kuning, akhirnya pokok itu mati. Itulah bandingnya di dalam suratul Hadid yang Allah Ta'ala sengaja wayak kepada kita, nak kita faham bahawa hidup di atas muka dunia ni tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Apabila kita yakin bahawa ajaran agama kita melalui akidah yang Allah Ta'ala wayak dan Nabi wayak, ulama mari himpun dalam babul akidah ataupun kitabul akidah, sebagai pegangnya hidup kita yakin bahawa yang kekal iaitunya Allah. Tetapi semua makhluk adalah hanya sementara dan akan binasa pada suatu hari. Oleh itu, ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat turut perintah Allah sebanyak mungkin. Setelah Allah beri umur kepada kita yang berharga tinggi dan banyaknya nilai, tak mungkin kita nak nilai berapanya harga hidup kita di atas muka dunia. Sebab orang yang apabila dia mati, lepas tu masih lagi dia ada perkara-perkara yang dia sesat di akhirat ataupun sesat di dalam kubur, semuanya pakai rakyat nak klik ke dunia. Farji'na na'mal salihah inna muqinun, farji'na na'mal ghairan alladhi kunna na'mal. Dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala wayak di dalam Quran itu. Orang yang sesat apabila sampai di akhirat, lepas pada dia mati, memang dia akan minta dengan Allah supaya nak klik ke dunia. Nak buat apa tu? Iaitunya nak buat amal. Na'mal salihan, iaitunya nak buat amal yang soleh. Maka amal soleh yang ada di tangan kita, ada di dalam peluang kehidupan kita, marilah kita pakai usaha jadi cara hidup kita tak terlepas daripada amal soleh, mengikut perintah Allah dan mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan orang yang berjaya di atas muka dunia. Kalau orang tak berjaya, satu hadis Nabi SAW yang Nabi cerita sebagai amaran kepada kita semua, iaitunya hadis daripada Asma binti Umais Al-Khash'amiyah. Dia banyak katanya, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala waqtala wa nasiya al-kabira al-muta'al, bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiya al-jabbara al-a'la, bi'sal 'abdu 'abdun saha wa laha wa nasiya al-maqabira wal-bila, bi'sal 'abdu 'abdun 'ata wa tagha wa nasiya al-mubtada wal muntaha, bi'sal 'abdu 'abdun yakhdilu ad-dunya bid-din, bi'sal 'abdu 'abdun yakhdilu ad-dina bisyubuhat, bi'sal 'abdu 'abdun tama'un yaqulu, bi'sal 'abdu 'abdun hawan yudillu, bi'sal 'abdu 'abdun raghabun yudillu. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam kitab Sifatil Qiyamah nomor 2456. Maksudnya, sekeji-keji hamba ialah hamba yang takabur, lupa kepada Tuhan yang Maha Besar lagi agung. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang membesar diri, melampau, lupa kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang lupa dan lalai,
lupa kepada kubur dan kehancuran. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang ganas dan durhaka, lupa kepada tempat asal kejadiannya dan tempat kembali. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang membuat kerosakan di dunia dengan nama agama. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang mencemarkan agama dengan perkara kesamaran ataupun syubhat. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang merasa tamak hamba mendorongnya ataupun menariknya ke jalan dosa. Sekeji-keji hamba ialah hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan akhir sekali, sekeji-keji hamba ialah hamba yang panjang angin-angin yang menjatuhkan maruah. Inilah apabila kita mendengar yang Nabi raya menjadi satu pengajaran dalam hidup kita, bahawa kita lah yang akan bawa diri kita sendiri supaya jangan ubah, jangan jegelup, jangan jatuh, dan janganlah siapa ke dunia ni tarik kita ataupun syaitan dia tarik hawa nafsu kita sehingga kita hidup tidak berguna kepada diri kita sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat, apatah lagi iaitunya seseorang itu yang mati dalam keadaan yang bukan Islam. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Marilah kita merasa bahawa kita tak berapa hari lagi akan menuju ke bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Kita sedang berada di awal ataupun 10 hari awal di bulan Syaban, dan tidak berapa minggu lagi ataupun tidak berapa hari lagi kita akan menuju ke pintu rahmat yang Allah Ta'ala sengaja beri kepada umat Islam seluruh dunia dalam satu masa yang tertentu, iaitu sebulan. Beberapa hari yang tertentu, 29 sampai 30 hari, mempunyai satu kelebihan yang sangat besar bagi setiap umat Islam di seluruh dunia, iaitu adanya bulan puasa, bulan untuk kita meningkatkan amalan kita dan kita rajin demi untuk kebaikan kita sendiri. Allah Ta'ala buka pintu rahmat, buka pintu keampunan, dan beri satu keistimewaan kepada kita, iaitu Lailatul Qadar, yang Allah Ta'ala sengaja nak beri lipat gandanya pahala amalan yang seseorang itu melakukannya. Tetapi sebelum daripada kita nak masuk di dalam bulan Ramadan, berarti pintu mula-mula yang kita sedang hadapi, iaitu bulan Syaban. Sebahagian daripada sunnah Nabi SAW di bulan Syaban ini, iaitu tidak ada orang lain, Nabi banyak puasa. Jadi apabila kita mengaku dan kita terima bahawa Nabi adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita, marilah kita usaha. Orang-orang yang tak biasa puasa sunat, marilah kita pakai puasa sekurang-kurangnya seminggu 2 hari, hari Senin dengan hari Khamis. Kalau dah tak boleh banyak sangat, maka kita ambil dah seminggu sehari untuk kita puasa, iaitu hari Isnin. Sekurang-kurangnya 4 minggu, maka 4 hari kita boleh. Kalau lah kita boleh puasa seminggu 2 hari, maka berarti 8 hari belum pada kita nak menuju ke Ramadan. Kalau lah lebih pada tu lagi, puasa sehari, berhenti sehari, dia panggil selang hari, iaitu
berhenti sehari, puasa sehari, berhenti sehari, puasa sehari. Itulah yang dikatakan sebaik-baik puasa, seafdal puasa, seperti mana Nabi Daud alaihi salam yang selalunya puasa macam itu. Oleh itu ikhwah, saudara hadirin yang dikasihi sekalian, belum daripada kita nak masuk media yang sebenar, iaitu bulan Ramadan, marilah kita latih diri kita dengan amal ibadat yang banyak. Kalaulah kita masih lagi sikit baca Quran, saya nasihat kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita latih diri kita dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan puasa, dengan amal-amal yang lain, zikir dan sebagainya. Ini adalah menjadi satu yang dan mudah bagi kita apabila kita menuju ke bulan Ramadan. Belum tentu lagi umur kita nak sampai ke bulan Ramadan, tapi kita harap semoga dengan kebaikan yang Allah Ta'ala akan beri kepada semua orang itu, maka kita boleh mengecap kebaikan itu. Sebab Nabi cerita di dalam satu hadis, man hurima khairuha faqad hurima, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayat katanya, sesiapa yang disekat Allah Ta'ala tak beri ataupun orang itu berusaha sendiri taksir kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka berarti orang itu nasib dia tak baik. Kita takutnya nasib tak baik buat selama-lama. Ini kita takut. Puasanya orang yang semaya semua dia puasa tak apa lagi. Orang yang buat amal ibadat semua alhamdulillah, tapi banyak lagi saudara-saudara kita yang masih lagi kena beri peringatan, beri tazkirah, beri pengajaran kepada mereka. Bukan sedikit orang-orang Islam kita, terutamanya orang-orang muda, orang tua pun ada yang masih lagi tak mahu kesedaran agama. Dia berasa nak sakcai apa-apa dia buat di atas muka dunia. Orang lain dia semaya tarawih belakang, orang lain dia buat amal ibadat dengan tungkus lumus, dengan sungguh. Tapi ada lagi sebahagian saudara kita yang masih lalai, tak puasa tengah hari. Lebih pada tu lagi, dia mabuk buat maksiat, dia minum arak, dia mabuk, dia kaya. Orang lain dia puasa belakang, dia naik semua kredit dia, tinggi semua darajat dia. Tapi ada sebahagian orang Islam kita dia turun, dia lop semua, tiklop dengan benar-benar yang maksiat yang mereka itu tak boleh lagi ingat. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, hidayah daripada Allah memang penting, tapi usaha daripada manusia lebih penting daripada hidayah lagi. Kita bukan hanya tunggu Tuhan nak buka pintu hati saja tanpa usaha ataupun tidak melalui usaha. Tapi kita kena menjadi kedua-dua. Balik manusia pakai usaha, balik Allah Ta'ala insya-Allah dia akan beri mengikut gapo kita usaha. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakai usaha untuk bawa diri kita ke jalan mulia, ke jalan molek. Apatah lagi kita pakai beki hati kita. Apa paling penting sekali beki hati. Bila hati itu jadi molek, maka dia akan molek semua dalam kehidupan. Saya mengakhiri khutbah pada hari ini dengan satu hadis lagi. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia katanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Qala kullu mahmumin qalbi saduqil lisan. Qalu saduqul lisan na'rifu, fama mahmumul qalbi? Qala huwa at-taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hadis diceritakan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Az-Zuhdi, hadis yang ke-4216. Maksudnya ada orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling baik? Maka baginda pun bersabda, wayak jawab kepada orang itu, setiap orang yang terjaga hati dan benar lidah. Orang ramai pokok sahabat pun pakai wayak kepada Nabi, pakai kata-katanya, adapun benar lidah itu kami mengetahui, tetapi apakah orang yang terjaga hatinya? Orang yang Allah Ta'ala jaga semua hati,
Dia pun jaga semua hati. Maka Nabi SAW bersabda, yaitu orang yang benar-benar takut kepada Allah, hati bersih, tidak ada dosa pada dirinya, tidak ada usaha untuk durhaka, tidak ada usaha untuk melakukan penipuan, dan tidak ada perasaan dengki. Hak ni lah kita kena cek diri kita masing-masing, sama ada di bulan sekali ataupun bulan Ramadan, lepas pada Ramadan, maka cek diri, muhasabah diri ni adalah sepenting-penting kali. Hati bersih, insya-Allah amalan pun bersih. Hasil daripada ikhlas dan bersih hati itulah dia akan timbulnya keberkatan. Sama ada kecek, sama ada buah, sama ada usaha sikit sebanyak, dia akan tekan buat selama-lama. Dengan sebab orang yang usaha tu, dia mula dengan bismillah, dengan hati yang ikhlas tu. Hal ni lah perlu kepada kita pakak-pakak beki. Kita tanya hati kita sendiri, katanya, lah ni ada ke tak kita beki ke orang? Ada ke tak kita balas benci pada orang? Ada ke tak benda-benda yang kita dah mikir ataupun duk wangpen untuk nak tipu orang tu, nak khianat orang ni, nak pergi buat dosa, nak pergi buat angkara benda-benda tak molek, sama ada kepada diri kita, keluarga kita, orang lain, orang luar, sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Maka hak ni perlu kepada kita pakak-pakak tanya dan pakak jawab sendiri. Kalau dah ada, bermaknanya kita kena kenal hidup kita. Kalau dah tak ada semua dah benda-benda pasal kaya-kaya dosa, bermaknanya insya-Allah kita sudah pun menjadi orang yang hati bersih. At-taqi an-naqi, iaitu orang yang takut kepada Allah dan orang yang bersih hati. Maka saya yakin bahawa kalau sekiranya setiap masyarakat, setiap kampung, setiap tempat orang yang pakat jujur belaka, baik belaka, maka kita akan melihat masyarakat akan aman. Tidak ada orang yang buat dosa. Tak ada orang lelaki, perempuan yang buat benda-benda karun. Tapi apakah yang kita melihat sekarang ni? Kita tengok satu buju, alhamdulillah, orang Islam kita berduyun-duyun, pakat pergi ke masjid, pakat pergi dengar orang ceramah, pakat pergi dengar orang-orang yang bayar, yang pakat keluar dakwah dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok sebalik pada tu, terungkan ham, kita melihat ramai lagi orang-orang Islam kita yang masih lagi tak sedar. Orang-orang perempuan buka aurat, pakai seluar tak, pakai baju kecil. Orang-orang jatuh, orang-orang lelaki masih lagi hidup mabuk, hidup kaya. Lelaki perempuan masih lagi hidup zina, masih lagi hidup buat benda-benda karun. Orang mengaji, cara mengaji, orang yang tak mengaji sama Allah. Banyak lagi. Sebab itulah mari kita pakai royak, pakai sabar kepada hati manusia itu sendiri. Dia nak terima, tak saya terima, boleh jadi hari ni dia tak terima, tapi esok lusa satu hari nanti dia akan terima kebenaran. Orang kita galibnya tekah muda tu lah, dia nak buat gapo mengikut hawa nafsu dia. Tetapi apabila dia tua, sudah pun boleh hanum, boleh cucu, dia mula mikir untuk nak sedar. Maka marilah kita jadi orang yang sedar pada awal-awal. Sejak daripada kita mula masuk akibat dia, sedar selalu duduk atas niat hati tu tong. Sampai kita mati. Hak ni lah yang dikatakan istiqamah. Maka dengan istiqamah ni lah kita kena pakat duduk di atas jalan yang sebenar. Dan jalan yang sebenar ni lah yang kita minta di dalam semaya kita tiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang sekali lagi, siratal ladzina an'amta alaihim. 2 kali kita disebut as-sirat. As-sirat mula-mula ada alif lam, as-siratal mustaqim. Yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. 2 kali kita minta. Cocong lebih daripada apa-apa lagi. Jalan yang sebenar, siapa tu? Iaitu orang yang duduk di atas jalan yang kamu sudah pun tunjuk kepada mereka. Jadi kita nak turut jejak langkah orang-orang yang sudah pun berjaya dalam kehidupan. Terutamanya pokok Nabi, pokok Rasul, pokok orang soleh, orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, solehin. Itulah jalan kita. Selain daripada kita turut Allah, turut Nabi, maka orang-orang juru kita perlu
Tu pokok dia. Sebab jalan yang nak jaya di dunia sampai ke akhirat tak ada lah jalan. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, saya share kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita pakat kembali semula ke jalan yang sebenar. Marilah kita pakat sedar, patut pakat wayak kepada keluarga kita. Keluarga ni adalah penting, sepenting-penting hidup seorang manusia, iaitunya remrem, iaitunya dengan keluarga. Kalaulah ibu bapa baik, anak baik, sekeluarga pakat baik belaka, alhamdulillah. Marilah kita pakat berdoa banyak-banyak semoga kita menjadi orang soleh, orang keluarga kita, keluarga bahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Dan marilah kita pakat wayak kepada diri kita bahawa hidup kita di atas muka dunia ni minta kepada Allah Taala tunjuk jalan yang sebenar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ahlikil kafarata wal mulhidin. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.